Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian pendahuluan, teori feminisme ini tercetus pada abad ke-18 iaitu pada tahun 1837 dan telah pun dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan juga Marquis de Condorcet seperti gambar di atas. Mereka telah pun memperjuangkan isu berkaitan dengan pendidikan dalam kalangan wanita. Teori feminisme ini juga dikenali sebagai teori gender yang merupakan himpunan teori sosial yang didorong oleh ketidaksamaan jantina dan hak yang sama bagi kaum wanita dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Feminisme ini didefinisikan sebagai salah satu ideologi yang berusaha melakukan pembongkaran terhadap sistem patriarki serta kajian mengenai penindasan terhadap perempuan dan isu-isu berkaitan dengan wanita. Teori feminisme ini juga mengandungi beberapa gelombang dan telah pun mencetuskan beberapa feminisme yang berbeza-beza sehingga mewujudkan beberapa kesan positif dan juga negatif. Antara kesan positif teori feminisme terhadap pembangunan di sesebuah negara ialah dalam aspek kepimpinan. Golongan wanita turut terlibat dalam kepimpinan sesebuah pentadbiran atau organisasi. Sebagai contohnya, ramai wanita menjawat jawatan tertinggi dalam pentadbiran seperti ketua jabatan, ketua penasihat, menteri dan lain-lain. Secara tidak langsung, para wanita boleh mencurahkan idea mereka untuk membangunkan negara. Hal ini akan memberi kesan terhadap sistem pentadbiran dan juga kepimpinan negara. Oleh itu, teori feminisme tersebut jelas menunjukkan bahawa setiap masyarakat harus menerapkan prinsip keadilan dan persamaan yang tidak memihak pada mana-mana golongan. Perubahan tersebut akan membawa kepada keharmonian dalam kepimpinan yang lebih baik. Kesan feminisme dalam aspek pendidikan memberikan hak kepada wanita untuk menuntut ilmu pengetahuan dan memasuki bidang-bidang profesional tanpa ada diskriminasi. Wanita memerlukan pendidikan yang tinggi untuk memastikan keberkesanan peranan mereka sebagai salah satu tunggak dalam pembangunan negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh itu, wanita akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan sekaligus melibatkan diri dan memberi sumbangan mereka terhadap pembangunan negara. Kesan negatif teori feminisme terhadap pembangunan di sesebuah negara dari aspek pendidikan. Golongan wanita tidak mendapat hak yang sama rata dari segi pendidikan kerana mereka berpendapat bahawa golongan wanita ini tidak penting untuk mendapatkan ilmu bagi menambah pengetahuan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana pembangunan sesebuah negara tidak akan terus maju sekiranya mereka membataskan hak-hak antara golongan wanita dan lelaki. Ini telah menyebabkan golongan wanita tidak berpengetahuan dalam pelbagai bidang dan tidak dapat membantu dalam pembangunan di negara tersebut. Selain itu, dahulu golongan wanita tidak mempunyai kekuatan dari segi pendidikan, namun kini golongan wanita harus menuntut persamaan haknya serta kebebasan berkehendak tanpa bergantung pada pihak lelaki. Seterusnya, kesan negatif dari aspek ekonomi ialah terdapat ramai golongan wanita yang tertindas dalam sektor-sektor pekerjaan. Golongan wanita hanya melakukan kerja di sektor-sektor domestik dan tidak mendapat pangkat yang lebih tinggi dalam sesuatu sektor. Golongan wanita juga masih terikat dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat domestik.
Hal ini juga tidak akan menyebabkan pembangunan di sesebuah negara tersebut membangun dengan pesat. Kesan negatif teori feminisme terhadap proses pembangunan sesebuah negara dapat dilihat dari aspek sosial dan politik. Pertama, kita akan lihat dari aspek sosial terlebih dahulu. Wanita pada masa sekarang bersosial tanpa mengedahkan syariat Islam. Kedua, kesan negatif lain yang boleh kita lihat dari teori feminisme ini adalah mengenai isu penindasan, penderaan, diskriminasi dan gangguan seksual yang berlaku terhadap wanita Muslim yang sering dijadikan peluang terutamanya kepada golongan feminisme barat untuk menyerang hukum dan prinsip agama. Selain itu, gerakan feminisme yang keterlaluan serta mempunyai kecenderungan yang tidak sihat boleh mencetuskan semangat dan ketidakpuasan hati, meningkatkan prasangka serta pemusuhan antara kaum wanita dan lelaki. Secara tidak langsung, proses pembangunan sesebuah negara tidak dapat dicapai kerana tiada persefahaman yang baik antara kedua-dua jantina. Feminisme barat berpendapat bahawa wanita moden perlu meninggalkan institusi perkahwinan yang dicipta oleh budaya patriarki untuk menindas dan memerangkap golongan wanita. Oleh hal demikian, perkara ini akan menyebabkan berlakunya penurunan dalam populasi muda. Impaknya, proses pembangunan sesebuah negara akan terbantut kerana kurangnya sumber tenaga dalam sektor ekonomi. Akhir sekali, kesan negatif dalam aspek politik. Wanita ni akan menyalahgunakan jawatannya dalam politik untuk mengubah syariah-syariah agama tentang wanita bagi kepentingan diri sendiri. Kesimpulan, kewujudan teori feminisme ini sudah semestinya meninggalkan pelbagai kesan kepada masyarakat sehingga ke hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kewujudan teori feminisme ini telah pun memberi kesan positif terhadap proses pembangunan di sesebuah negara. Sebagai contoh kesan positif tersebut adalah memberi hak kesaksamaan kepada golongan wanita supaya mereka dapat terlibat dalam hal kepimpinan sesebuah organisasi. Namun begitu, terdapat juga kesan negatif yang timbul akibat pengenalan teori feminisme ini. Kesan negatif tersebut adalah mewujudkan penyalahgunaan kuasa dalam bidang politik. Oleh hal yang demikian, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa kewujudan setiap teori di muka bumi ini telah pun meninggalkan pelbagai kesan positif maupun negatif terhadap masyarakat serta pembangunan di sesebuah negara.